Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbincangan mengenai dengan pembacaan Quran kepada si mati. Ada ulama yang setuju, ada ulama tak setuju. Kesimpulan yang kita bincangkan pada minggu yang lalu, ulama yang setuju ini, mereka telah menolak beberapa pandangan daripada ulama yang tak setuju. Apa dia? Di antaranya mereka menjawab ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a, iaitu tidak ada bagi manusia melainkan apa yang diusahakan. Mereka jawab beberapa jawapan. Ringkasannya, jawapan yang pertama iaitu orang yang beriman, mereka ada juga usaha. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Sa'a, usaha mereka adalah iman. Mereka berusaha di atas iman mereka, barulah mereka akan mendapat pahala yang disedekahkan oleh sahabat mereka, disebabkan mereka berusaha di atas iman. Kalau mereka tak ada iman, maka tak memberi manfaat bacaan Quran kepada mereka. Jawapan yang kedua iaitu annal insan la yamliku illa sa'yuh. Manusia memang tak memiliki melainkan apa yang diusahakan. Usaha orang lain memang manusia takkan dapat, melainkan kalau orang lain tadi bagi kepada si mati. Si mati tak boleh nak usaha dah, tak boleh nak baca dah Quran, sebab dia dah mati, tak ada taklif. Tetapi orang lain, dia yang usaha baca Quran, dapat dekat dia, tapi bila jadi milik dia, dia boleh berikan kepada siapa yang dia kehendaki, walaupun kepada si mati. Jawapan yang ketiga menyatakan ayat Quran wa allaysa lil insani illa ma sa'a telah dimansuhkan dengan ayat aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayat surah An-Nisa ayat ke-11, iaitu ayah kamu, anak kamu, kamu tak tahu di kalangan mereka siapa yang lebih memberi manfaat kepada kamu. Jadi ayat ini telah memasukkan ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, ayat ini menunjukkan tidak, terjemahan dia tidak ada bagi manusia melainkan apa yang diusahakan. Jadi berdasarkan ayat inilah ulama yang kata tak sampai pahala bacaan kepada si mati, kerana ayat ini menunjukkan manusia hanya dapat apa yang diusahakan di kehidupan dunia. Kemudian perkara yang keempat, ulama yang kata sampai pahala bacaan Quran kepada si mati, mereka kata wa allaysa lil insan. Insan di sini bermaksud orang kafir, bukan bermaksud orang beriman. Jadi orang kafir memang tak akan dapat apa-apa di akhirat nanti. Jawapan yang kelima iaitu mereka menyatakan, ulama yang kata sampai bacaan Quran kepada si mati, iaitu ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a adalah khassah fi syar'i man qablana, iaitu ayat tersebut spesifik kepada syariat sebelum daripada kita. Dia bukan syariat kita, sebab di dalam ayat tersebut ada bagi tahu mengenai dengan suhufi Ibrahim wa Musa. Ada ayat suhufi Ibrahim wa Musa, walaupun dalam surah Al-A'la pun ada, surah Sabih Isma Rabbikal A'la pun ada, tetapi dalam surah ni pun ada menunjukkan ini bukan syariat kita, tapi syariat sebelum daripada ni. Jawapan yang keenam, ulama yang kata sampai pahala bacaan Quran kepada si mati, iaitu annal ayah khassah bis sayyi'at dunal hasanat. Sebenarnya ayat ini spesifiknya kepada sayyi'at, kesalahan, bukanlah hasanat, kebaikan. Sebab apa disebutkan wa allaysa lil insan. Lil insan, lam di sini selalunya bermakna manfaat, tetapi pada ayat wa allaysa lil insan bukan makna manfaat, tetapi maknanya ala ni mudarat. Sebab dalam ayat Quran yang lain ada disebutkan ulaika lahumul la'nah,
walahum su'uddar, bagi mereka laknat. Bagi mereka tu mana ala. Sebab li dengan ala dalam bahasa Arab, lam li dengan ala, li ni untuk benda baik, ala tu untuk benda tak baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma 'abdi bihasanatin", apabila hamba-Ku nak buat satu kebaikan, walam ya'malha, tak buat lagi amalan tersebut, kata betuha lahu hasanatan, aku dah tulis, Allah Taala kata, aku dah tulis satu kebaikan untuknya. Fa in amilaha, kalau dia beramal dengan kebaikan tadi, kata betuha asyra hasanatin, aku telah tulis 10 kebaikan dia, ila 700 dhi'afin, sehingga ke 700 kali ganda. Fa in amilaha, sekira dia beramal dengan kebaikan yang dia beramal, mana dia buat kebaikan tadi, Allah Ta'ala kata betuha asyra hasanatin, aku akan tulis 10 kebaikan, ila 700 dhi'afin, sehingga 700 kali ganda. Wa idza hamma bi sayyi'atin, kalau dia nak buat benda jahat, walam ya'malha, tak buat lagi, cuma azam nak buat, lam aktubha, Allah Ta'ala kata aku tak tulis kejahatan tadi, lam aktubha alaih. Fa in amilaha, tapi kalau dia buat betul kejahatan tadi, fa in amilaha, kata betuha sayyi'atan hasanat, sayyi'atan wahidatan, aku tulis satu kejahatan sahaja. Kemudian kita lihat jawapan yang ketujuh. Apa dia? Innal ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a, laysa lil insani illa ma sa'a adlan. Dari segi keadilan Allah memang dia tak dapatlah, sebab dia tak usaha di kehidupan dunia, dia dah mati. Tetapi harus diingat dari segi fadlan, kelebihan tu masih ada, orang lain boleh sampaikan pahala kepadanya. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, maksud illa ma sa'a adlan, laisa fadlan. Kalau dari sudut kurniaan Allah, kelebihan Allah Taala boleh bagi. Kemudian jawapan yang ke-8, ulama menjawab, dia kata apa? Apabila seseorang niatkan bacaan Quran untuk si mati, sebenarnya dia seolah-olah jadi wakil bagi pihak si mati. Wakil bagi pihak si mati. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, baginya apa yang dia usaha, dan ke atasnya apa yang dia usaha, benda yang tak baik. Benda baik dia dapat baik, benda tak baik dia akan dibalas dengan benda yang tidak, dengan hukuman yang tidak baik. Di dalam ayat ini, kalau kita lihat dalam ayat ini, menunjukkan mafhumnya laisa laha ma kasaba ghairuha, tidak ada baginya orang lain punya usaha. Bagi dia usaha benda baik, akan dibalas benda baik. Kalau dia buat benda jahat, dibalas hukuman yang setimpal dengan perkara jahat yang dibuat. Mafhum daripada ayat ini, mafhum mukhalafahnya, iaitu tidak ada baginya orang lain buat, dia kena dia yang buat. Okey. Harus diingat dalam ayat yang kita bincangkan tadi, mafhum mukhalafah ini, mafhum mukhalafah sekiranya bertentangan dengan mantuk ini, iaitu makna literal ayat tadi, nas ayat, teks ayat tadi, dan juga hadis-hadis yang menunjukkan ke atas manusia ini apa yang orang lain usahakan untuk dia sampai. Sekiranya mafhum mukhalafah bertentangan, mafhum mukhalafah ni makna tersirat daripada ayat itu bertentangan dengan mantuk al-ayah, iaitu bertentangan dengan nas, teks ayat Quran dan juga hadis yang menunjukkan pahala bacaan Quran sampai kepada si mati, maka mafhum mukhalafah tersebut, makna yang tersirat, tak boleh diguna pakai. Kemudian
Jawapan yang lain ulama bagi tahu mengenai dengan hadis idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila mati anak Adam, semua amalan terputus melainkan tiga perkara yang tak terputus. Jadi Nabi SAW tidak tersebut terputusnya manfaat anak Adam, tetapi terputusnya apa? Terputusnya amalan. Amalan memang terputus sebab dia dah mati, tak ada taklif, tetapi intifa' memberi manfaat kepada si mati tak terputus. Sekarang kita lihat beberapa jawapan ulama yang tak setuju pahala bacaan Quran sampai kepada si mati. Mereka berhujahkan dengan beberapa dalil sekaligus menyangkal dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, ulama yang kata sampai pahala kepada si mati. Iaitu jawapan pertama, mereka kata ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a telah dimansuhkan dengan ayat abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, iaitu ayah kamu, anak kamu tidak tahu siapa di kalangan mereka yang lebih memberi manfaat kepada kamu. Ayat ini kalau kita lihat, ayat ini kalau kita lihat telah memansuhkan ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tak betul. Ulama kata tak betul, dan kita tak terima. Sebab apa? Sebab mansuh atau tak mansuh ini adalah ketika mana berlaku ta'arud, berlakunya kontradiksi, pertembungan antara dua dalil ataupun beberapa dalil, dan tak boleh untuk kita kumpulkan dalil tadi, atau tak boleh untuk kita taufiq ataupun tarjih, nak bagi tahu yang mana yang lebih sahih antara dua ni. Tak boleh. Maka terpaksalah menyatakan ini telah dimansuhkan oleh ayat ini. Tapi dalam dua ayat tadi tidak ada kontradiksi. Bila tak ada kontradiksi, tak boleh kita katakan ayat ini telah dimansuhkan. Dan kita mengumpulkan antara dua ayat tadi adalah perkara yang tidak dilarang, sebab satu makna lain, satu lagi makna lain. Tidak ada pertembungan antara dua ayat. Kemudian anak-anak yang mengikut ayah di akhirat nanti, walladzina taba'u walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ayah, anak-anak yang mengikut ayah mereka di akhirat nanti, seperti mana mereka anak-anak ini ikut ayah mereka di kehidupan dunia. Biasa at-tabaiyah, ikut, anak ikut ayah. Ikut ini adalah kita panggil karamah, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada ayah. Dan pahala mereka iaitu pahala ayah tadi yang mereka dapat adalah dengan usaha mereka. Anak-anak ni mereka hanya dapat bertemu dengan ayah mereka di darajat yang tinggi, pada tempat yang tinggi, darjat yang tinggi, sebab ayah mereka ini antara orang soleh, orang yang amalannya tinggi, maka ditempatkan di tempat yang tinggi. Anak ni biasa je, tapi dapat bertemu dengan ayah dia dengan syarat anak di Islam. Anak tadi dapat bertemu dengan ayah bukan disebabkan usaha, bila sa'yin minhum, bukan usaha daripada mereka, bukan usaha daripada anak tadi. Fahadha laysa lahum wa innama huwa lil aba. Hanya sahaja usaha daripada ayah. Cuma Allah Ta'ala nak sejukkan mata mereka dengan sejuk hati ayah mereka ni dengan bertemu dengan anak-anak mereka dalam syurga. Itu saja. Jadi Allah Ta'ala memberi keutamaan kepada anak-anak ini dengan sesuatu yang mereka tidak ada pada mereka. Sepatut mereka tak boleh sampai tempat tu. Tak boleh sampai, tapi disebabkan nak menyejukkan hati ayah mereka, sampai juga mereka ke tempat itu. Tapi bukan sebab amalan mereka, disebabkan amalan ayah mereka. Kemudian ayat ini, ayat yang kita kata dimansuhkan tadi adalah ayat khabar, perkhabaran, berbentuk fakta. Bila fakta ni dia tidak mengandungi taklif, amalan, pertanggungjawaban.
maka tak boleh dimansuhkan pada perkhabaran. Dan ayat ini dipanggil ayat muhakkamah. Bila ayat yang berbentuk fakta, dia tak boleh dimansuhkan sebab dia bukan hukum amali praktikal. Contohnya mengenai dengan puasa, sembahyang boleh mansuh. Sebab apa boleh dimansuhkan? Kerana dia adalah praktikal, dia bukan perkhabaran semata-mata. Pada ayat yang kita bincangkan, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, ayat itu adalah fakta. Bila fakta bukan praktikal, jadi dia tak boleh untuk dimansuhkan. Kemudian yang dimaksudkan dengan insan, ulama jawab balik, yang kata, ada ulama yang kata setuju pahala bacaan Quran sampai kepada si mati, yang mereka menyatakan insan tersebut makna kafir. Ulama yang tak setuju, yang kata tak sampai pahala bacaan Quran kepada si mati, mereka kata al-insan ini yang dimaksudkan kafir tadi bukan beriman, itu adalah pendapat yang dhaif, yang lemah. Kerana siyaqul ayat, konteks dalam cerita ayat ini menunjukkan umum sebenarnya, tak menunjukkan spesifik kepada orang kafir. Sebab ayat sebelumnya, sebelum daripada ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a, adalah ayat alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tak tanggung dosa, seseorang tak tanggung dosa orang lain. alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kemudian ayat lepas dia apa? Wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa. Usaha dia kelak dia akan dilihat di akhirat nanti, kemudian dibalasi dia dengan jaza al-awfa, balasan yang paling sempurna. Jadi di sini adalah ayat ini adalah umum pada kebaikan dan juga pada kejahatan, pada kebaikan dan juga keburukan. Jadi merangkumi orang kafir dan juga orang beriman. Sebab dia tak cerita benda baik je, dia tak cerita benda jahat je, tetapi dia cerita dua-dua sekali. Bila dua-dua merangkumi orang kafir dan juga orang beriman. Jadi lam di sini wa allaysa lil insan, lil lam lil insan adalah lil jins, menunjukkan jenis manusia, merangkumi manusia yang beriman, Islam dan juga kafir. Siapa yang dakwa yang kata lam tersebut, insan tersebut adalah makna kafir sahaja, tidak makna beriman, maka dia perlu datangkan dalil. Kemudian ayat yang memberitahu ikhbar an syar'i man qablana, ayat yang memberitahu tentang syariat sebelum daripada kita. Sebab ada ulama kata yang kata pahala bacaan Quran sampai kepada si mati, mereka kata pada ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a, kerana pada ayat tersebut ada suhufi Ibrahim wa Musa. Mereka kata ayat tersebut adalah syariat sebelum daripada kita. Sebenarnya bukan, laisa syar'an lana. Siapa yang kata bukan syariat kita, perkara tersebut adalah batil. Jawapan dia apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu ikhbar muqirrin lahu la ikhbar mubtilin lahu. Ayat tersebut nak mengikrarkan, nak bagi tahu, nak mengikrarkan hukum, bukanlah nak mengkhabarkan, bukan nak memberitahu perkara yang membatalkan, bukan nak membatalkan tetapi nak mengikrarkan. Bukan nak membatalkan syariat kita, bukan, tetapi nak bagi tahu, nak inform. Jawab. Kemudian ulama yang tak setuju pada bacaan Quran sampai kepada si mati ini adalah ayat yang mereka kata wa allaysa lil insani illa ma sa'a, adalah spesifik kepada kejahatan saja, tak bukan kebaikan. Ulama jawab beberapa jawapan. Literal daripada ayat ini menunjukkan libayanil hasanat wal khairat duna sayyi', menunjukkan ayat ini menerangkan kebaikan, bukan kejahatan. Kerana lam itu adalah kembali kepada manfaat, benda-benda yang baik. Lam ala benda yang tak baik, itu konsep dalam bahasa Arab. Andaikan kita kata ayat ini untuk menerangkan al-amrain, dua perkara, dua elemen yang baik, elemen tak baik,
yang baik dan juga jahat. Kita andaikan begitu ayat ini, kerana ayat ini kita katakan idza jatama'a ghullibal afdal. Apabila dua-dua berkumpul baik tak baik, maka dimenangkan perkara yang baik. Kemudian siyaqul ayat, konteks ayat ini menunjukkan annal murad minal ayah, yang dimaksudkan daripada ayat tadi adalah menerangkan amalan soleh, bukan setiap amalan. Menerangkan tentang amalan soleh, bukan setiap amalan. Kerana ayat tadi didahului dengan ayat alla taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula pada perkara yang berlawanan dengan dia, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, iaitu tidak ada bagi manusia melainkan apa yang diusahakan. Menunjukkan yang dimaksudkan daripada ayat yang kedua ini adalah menerangkan kebaikan. Ayat pertama tadi menyatakan manusia tak tanggung dosa orang lain. Ayat yang kedua tadi adalah menunjukkan manusia hanya dapat apa yang diusahakan. Itu saja. Apa yang diusahakan, apa benda yang baik. Kemudian jelas makna ini pada ayat selepas dia. Apa dia? Wa anna sa'yahu sawfa yura, dia akan lihat usaha dia kelak. Thumma yujazahul jazaa'al awfa, kemudian akan dibalasi dengan balasan yang awfa, yang paling sempurna. Al-awfa ini tidak jadi melainkan dibalas perkara baik. Awfa ini perkara yang dibalas paling sempurna. Bila paling sempurna adalah benda baik, takkan benda jahat nak dibalas paling sempurna. Amma sayyi'ah, adapun perkara tak baik, perkara yang jahat, Quran tak sebut paling sempurna, dihukuman dengan hukuman paling sempurna, tak. Quran akan sebut dibalas dengan setimpal dengan perbuatan dia, ataupun disebut dengan dibalas dengan rendah daripada itu, setimpal ataupun rendah daripada perbuatan jahat yang dia buat, ataupun dimaafkan keseluruhannya, dimaafkan semuanya sekali. Yang lam dengan makna ala ni, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan walahumul la'natu, bagi mereka laknat, iaitu bahagian mereka laknat. Lam tu bermaksud bahagian mereka. Mereka jawab beberapa ayat yang menunjukkan manusia ini, bagi manusia fauqa ma sa'a, di atas apa yang dia usahakan. Kita lihat yang pertama, laisal murad minas sa'i al-amal. Sebenarnya bukan maksud as-sa'i, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sa'a ni bukan bermaksud usaha je. Kadang-kadang sa'i ni bukan bermaksud amalan, usaha sahaja, tetapi dia boleh masuk al-mubadarah ila syai', bersegera kepada sesuatu. Jadi ulama jawab, dia kata wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia melainkan sawabu au ajru ma sa'a, pahala apa yang disegerakan. Sebab sa'an ada dua maksud. Maksud bersegera pun betul, maksud usaha ataupun amalan pun betul. Adapun dakwaan ijma' di kalangan ulama, pahala bacaan Quran sampai kepada si mati, maka kita tak terima, kerana tak sabit daripada ulama salaf yang soleh ridwanullahi alaihim ajma'in, iaitu tak sabit pun, tak diceritakan pun ulama-ulama salaf dahulu mereka berkumpul baca Quran untuk si mati, berkumpul di atas kubur, berkumpul ramai-ramai baca Quran niat kepada si mati. Tak ada. Kalau ada, sampai riwayat kepada kita. Wa man yad'ihi fa alaihi bid-dalil, siapa yang dakwa perkara ni maka datangkan dalil. Kalau dia kata boleh, itu ulama yang tak setuju tu, dia keras sikitlah. Adapun istidlal mereka dalil dengan hadis,
memberi manfaat bacaan Quran ni kepada al-maldu, orang yang dipatuk. Kita bincangkan dahulu bulan yang lepas, ketua kampung tak nak beri hak tetamu kepada satu rombongan yang datang ke kampung tersebut. Jadi penduduk kampung tersebut diminta penduduk kampung tersebut meminta salah seorang daripada ahli rombongan yang pandai berubat. Orang tu baca bismillah aja. Ada riwayat kata baca al-Fatihah aja, tiup dekat tempat kena sengat atau kena patuk tadi. Tak kira sengat kalau jengkal atau patuk dengan ular. Fa kharij an mahallin niza'. Maka ulama kata ini tak termasuk perbincangan kita, kerana perbincangan kita perbincangan kita bukan Quran tu beri manfaat ke tidak. Quran ini perbincangan kita adalah sampai tak pahala kepada si mati. Bukan perbincangan kita Quran ni memberi manfaat ke tidak. Memang memberi manfaat lah Quran, syifa. Kemudian ada pun qiyas pembacaan Quran. Kita qiyaskan pembacaan Quran dengan doa, tak sesuai. Sebab doa satu benda yang lain, ibadat lain. Baca Quran ibadat yang lain. Kalau qiyas juga dipanggil qiyas ma'al fariq, qiyas yang tak sama dia punya illah, sebab dia. Kerana doa ini dia merangkumi dua elemen penting. Bila sebut tentang doa, dia untuk apa kita doa? Kal maghfirah fi qawlihim, dia adalah untuk mendapatkan ampunan. Sebab itu kita doa Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunlah dosa tu. Tak kira keampunan kita atau keampunan untuk orang tu. Yang keduanya, doa ini adalah sawabud doa, pahala doa tu. Doa tu sendiri pahala. Ammal awal, adapun doa yang diharapkan terhasilnya doa tadi untuk si mati sahaja, li'annahu da'a lil mayyit bil maghfirah, kerana dia doa untuk si mati dengan keampunan. Doa untuk si mati, doa untuk si mati, doa untuk apa? Doa keampunan lah. Takkan doa nak panjang umur, dia dah mati. Yang kedua, pahala doa, as-sawab 'ala ad-du'a fa huwa lid-da'i. Pahala doa itu adalah kepada orang yang berdoa, bukan kepada si mati. Pahala doa tu. Jadi di sini kita nak bagi tahu doa ini merangkumi dua elemen yang penting, iaitu doa untuk keampunan, doa pahala bacaan doa. Laisa al-maqsud bihi al-qiyas alladhi ya'tamidu 'ala al-'illah. Sebenarnya ada ulama jawab, dia kata apa? Dia kata maksud qiyas di sini bukanlah yang bergantung kepada illah, sebab sama baru boleh kita qiyaskan. Contoh kita kata apa dia? Sirap ini haram. Sebab apa haram? Sebab dia mabuk. Arak pun mabuk. Jadi benda sirap ini akan jadi haram sebab dia mabuk. Samalah dengan arak. Sebab apa haram? Sebab dia mabuk. Arak mabuk, arak haram sebab mabuk, sirap ini haram sebab mabuk juga. Sama. Itu contoh adalah. Jadi itu bukan maksud qiyas di sini. Qiyas di sini hanyalah qiyas syabih, asy-syabih ataupun an-nazir. Qiyas yang menyamakan, penyerupaan. Sesungguhnya marra anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berlalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan ini pada qurbat. Nabi menggunakan qiyas ini pada perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya seperti puasa untuk orang lain, haji untuk orang lain. Sepatutnya ibadat tak boleh untuk orang lain, tapi Nabi gunakan juga. Sebab apa? Asy-syabih wan nazir. Jadi kesimpulan dia apa? Perbincangan yang panjang lebar sebelum ini mengenai dengan pahala bacaan Quran kepada semati, kita simpulkan ringkas je pada malam ni. Iaitu kita dah sebut dalil-dalil, dah sebut perbincangan ulama setuju tak setuju. Ini dalil pertama, kemudian dalil kedua, ulama yang grup kedua jawab balik, grup pertama jawab balik. Jadi kita katakan di sini majoriti di kalangan ulama-ulama fiqh, ulama Hanafi, Hanbali,
dan juga ulama-ulama terkemudian di kalangan ulama Syafi'i dan juga Maliki, mereka kata sampai pahala kepada si mati. Ulama pendek kata empat mazhab kata sampai. Majoriti di kalangan ulama lah, Hanafiyah, ulama Hanafi, ulama Hambali, ulama-ulama terkemudian ulama Syafi'i, ulama-ulama terkemudian ulama Maliki, mereka kata sampai. Kerana masalah sampai pahala bacaan kepada si mati ataupun tak sampai, ini kita bergantung, bertawakal kepada Allah. Kerana itu semua adalah hak Allah. Bersangka baik dengan Allah Ta'ala, itu sahaja yang kita mampu. Dalam kitab Bada'i' As-Sana'i', dia kata apa? I'ta'u sawab min Allah ifdalun minhu. Pemberian pahala daripada Allah kepada si mati ini satu kurniaan daripada Allah lah. Lastihqaqun alaih, bukan mesti kepada Allah untuk buat. Tidak. Itu adalah kurniaan Allah. Falahu an yatafaddal bi'ata'i sawab min ghairi amal ra'san. Allah Ta'ala boleh bagi pahala kalau dia tak beramal pun Allah boleh bagi pahala. Kerana ini kita dapati Imam Al-Qarrafi daripada mazhab Malik, nafa' an mazhab Malik wa Syafi'i indamma ila mazhab al-jumhur. Imam Al-Qarrafi dia menyatakan, dia gabungkan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i kepada pendapat jumhur, majoriti di kalangan ulama. Dia kata apa? Wa hadhil masalah ini, pembacaan Quran kepada si mati, walaupun mukhtalafih, ulama berbeza pendapat sampai tak sampai, sepatutnya bagi manusia dia tak memandang rendah perkara ni, tak memandang enteng. Maknanya jangan dia kata ada ulama kata sampai tak sampai, lebih baik kita tinggalkan je, tak perlu baca. Jangan. Fala'allal haq, kemungkinan yang sebenarnya, al-wusul ilal mauta, kemungkinan perkara yang benarnya sampai kepada si mati. Sebab ini adalah perkara-perkara ghaib, perkara ghaibiyah, kita tak tahu sampai tak sampai. Walaysal khilaf fi hukmin syar'iyyin, khilaf, perbezaan pendapat bukan pada hukum syarak, tetapi pada realitinya, pada amrun waqi', pada realiti pahala bacaan. Hal huwa kadzalik, adakah pahala bacaan ini sampai ataupun tidak, boleh ke tidak, sampai ke tidak, bukan mengenai baca Quran itu haram ke tidak. Seperti itulah juga tahlil, yang mana kebiasaan manusia yang buat pada hari ini tahlil 3 qul, ayat kursi, semua itu sepatutnya diamalkan, wa yu'tamad, dan juga digantungkan perkara tersebut ke atas kurniaan Allah. Orang tak setuju dengan tahlil, tak apalah, tapi kalau kita buat tahlil, orang lain buat tahlil, maka kita kata orang lain ajak kita pergi tahlil rumah dia, kita pergi. Sampai kita sampai, harap kepada Allah mudah-mudahan sampai. Sebab itu kurniaan Allah, perkara ghaib kita tak tahu. Sangka baik dengan Allah, Allah Ta'ala dengan limpah rahmat kurniaan Allah, insya-Allah akan sampai. Kita lihat mengenai perkara yang pahala pahala bacaan Quran kepada si mati, sampaikan pahala, kita telah selesai bincang dalam beberapa siri yang sebelum ini. Sekarang kita lihat perbincangan yang baru, bukan lagi bacaan Quran, tetapi an-niyabah fil azkar wa du'a, iaitu an-niyabah, kita buatkan bagi pihak orang lain, berzikir dan juga doa. Al-azkar anil ghair, zikir untuk orang lain, bagi pihak orang lain kita buatkan. An-niyabah fid du'a, dan juga kita doakan, doa untuk orang lain. Perbincangan yang pertama kita nak sebut al-azkar anil ghair, zikir bagi pihak orang lain. Yang dimaksudkan zikir di sini adalah zikir kepada Allah Ta'ala yang disyariatkan. Zikir seperti tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, itu zikir-zikir yang masyru', al-azkar al-masyru'ah. Perbincangan kita adalah menyampaikan pahala zikir kepada orang lain. Bagaimana gambaran dia? Sesungguhnya orang
yang berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang disyariatkan tadi, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar pagi dan petang, tahlil dan sebagainya, kemudian dia nak hadiahkan pahala tadi kepada si mati ataupun kepada orang hidup, adakah memberi manfaat ataupun tidak? Bukan bacaan Quran, tetapi zikir untuk orang hidup dan juga untuk orang mati. Di sini ada beberapa pandangan di kalangan ulama sebenarnya. Pandangan ulama-ulama fiqh dalam masalah ini, hiya zatuha aqwaluhum fi ihda'i thawabis salah wasiyam lil ghaib. Sebenarnya mereka kata zikir ini sebenarnya sama seperti pahala solat dan juga pahala puasa. Boleh tak untuk orang lain ataupun tidak? Sebenarnya sama. Seperti mana kita bincangkan sebelum ni, ulama Hanafi, Hanbali, memang mereka kata sampai. Ulama Syafi'i yang kata tak sampai. Ulama Hanafi juga Hanbali mereka kata sampai pahala zikir kepada si mati. Untuk orang hidup pun sampai. Sebab mereka kata semayang pun sampai, pahala semayang, pahala puasa pun sampai. Ibnu Nujaim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bahrul Ra'iq dalam mazhab Hanbali, dia kata apa? Bagi manusia dia berhak untuk menjadikan pahala amalannya kepada orang lain, sama ada puasa ke, semayang ke, sedekah ke, bacaan Quran ataupun zikir ataupun tawaf, haji, umrah dan selain daripada itu. Di sisi ashabuna, di sisi mazhab Hanbali, lil kitabi wa sunnah, kerana dalil daripada Quran dan juga hadis. Dan dia ditambah lagi, dia kata wa bihadza ulima, dengan ini diketahui, la farqa, tidak ada perbezaan, an yakuna al maj'un lahu hayyan aw mayitan, tak ada perbezaan nak sedekahkan zikir ni untuk orang mati pun boleh, untuk orang yang masih hidup pun boleh. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam mazhab Hanbali, dalam kitab Ruh, dia kata apa? Ibnu Qayyim menyatakan ikhtalafu fil ibadah al-badaniyah. Ulama berbeza pendapat mengenai ibadat badan, seperti mana puasa, solat, bacaan Quran, zikir. Ni semua ibadat badan, sebab kita kena buat. Ibadat badan yang ulama berbeza pendapat. Mazhab Imam Ahmad dan juga jumhur ulama salaf, mereka kata sampai pahala bacaan Quran, zikir, solat, puasa, kepada orang lain, tak kira hidup ataupun mati. Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala, wa ikhtulifa fil ibadah al-badaniyah, dia kata ulama berbeza pendapat, sama juga semayang, puasa, qiraatul Quran, pembacaan Quran, zikir. Dia kata Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad dan juga majoriti di kalangan ulama salaf sampai pahala kepada si mati. Masyhur daripada mazhab Syafi'i dan juga yang masyhur daripada mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, iaitu tidak sampai. Itu pendapat yang masyhur, dirakamkan dalam kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah. Imam Al-Buhuti dalam mazhab Hanbali, dalam kitab Kasyaful Qina', dia kata apa? Setiap qurbah, ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala yang orang Islam buat, dia sampaikan pahala bacaan tadi, tak kira lah sampaikan pahala semua sekali ataupun separuh pahala bacaan, sama ada 1/3 ke ataupun 1/4 ke pahala bacaan kepada orang hidup ke, kepada orang mati ke, yang Islam, hukumnya harus, dan sampai manfaat tersebut kepada si mati. Dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i, jelas mazhab mereka zikir untuk si mati seperti mazhab mereka pada bacaan Quran juga untuk si mati, tak sampai. Annal mu'tamad indal mutaakhirin, pendapat yang mu'tamad di sisi ulama mutaakhirin, ulama terkemudian di kalangan ulama Syafi'i dan juga ulama Maliki, dia kata apa? Sampai pahala kepada si mati, walaupun berbeza dengan Imam Syafi'i dan juga sebahagian ulama salaf Syafi'i. Imam Al-Qarrafi dalam kitab dia Al-Furuq dalam mazhab Hanbali ni, Imam Al-Qarrafi, bukan Hanbali, mazhab Maliki, dia kata apa? At-tahlil alladhi adatan nas ya'malunahu al-yawm yanbaghi an yu'mal wa ya'tamid fi dhalik ala fadlillah. Imam Al-Qarrafi kata sepatutnya tahlil seperti mana kita buat ni, hukum dia adalah sepatutnya diteruskan. Sebab apa? Sebab itu adalah kita bergantung kepada kurniaan Allah. Kita tak tahu, kita sangka baik je dengan Allah, dengan ihsan dan juga dengan jud dan juga pemurahnya Allah, disampaikan pahala kepada si mati. Sampaikan pahala, Allah sampaikan pahala kepada si mati. Fa idza da'al insan aqibal azkar,
So apabila seorang manusia dia berdoa selepas daripada zikir, selepas zikir dia doa untuk sampaikan pahala zikir ni kepada si mati, ataupun dalam satu majlis zikir, lepas tu dia doa sampaikan pahala ini kepada si mati, maka sampailah pahala tersebut kepada mereka tanpa khilaf di kalangan ulama. Sebab sampai itu bukan sebab zikir, sampai dia dengan sebab doa. Tuan-tuan kena faham. InsyaAllah kita akan sambung mengenai dengan bab bagaimana kita doa pula untuk orang lain. Tadi bab zikir, bab pahala bacaan Quran dah selesai, bab zikir pun dah selesai, bab doa tak selesai lagi. InsyaAllah kita akan sambung. Ada apa-apa soalan ke? Ya. Apa? Ya. Ha? Okey, ada dua soalan lah. Yang pertamanya mengenai dengan upah kepada bayar hutang kepada si mati. Bayar hutang si mati ni, bila si mati tu mati, maka kita bayar hutang untuk dia. Ambil daripada duit siapa? Duit si mati lah. Duit dia dalam bank, duit dia yang dia tinggalkan, duit dia tu kita ambil bayarkan hutang si mati. Kalau si mati tak ada duit, tak wajib kita bayar. Tapi kita kalau sebagai seorang anak lah, ayah kita mati tinggalkan hutang, jadi takkan kita tak bayar. Banyak macam mana kita cuba usaha untuk bayar lah, walaupun tak ada duit, sebab dia ayah kita. Jadi kita kata adakah wajib? Dari segi hukum fiqah tidak wajib, tapi dari kita tak lihat dari segi hukum fiqah, kita lihat dari sudut bab yang lain, segi akhlak. Sebab anak ni kalau dengan ayah sendiri dia berkira juga tak tahulah. Walaupun ayah tak ada duit, bank tak ada, kosong, tak ada duit, hukumnya tak wajib waris menunaikan hutang ayah, tetapi atas dasar akhlak maka kita bayarkan juga hutang untuk ayah walaupun tidak wajib. Dari segi soalan yang kedua, haji ni kalau dia ketika hidup duit dia bertimbul-timbul dalam bank, ada 970 juta contoh, jadi kalau ada banyak, dah juta tu banyak lah. Jadi bila banyak, hukumnya dia tak sempat pergi haji. Mungkin duit banyak, tunggu turn tak sampai-sampai. Nak pergi guna travel pun dah penuh contoh. Jadi dia pun tak boleh nak pergi haji, duit banyak. Jadi macam mana nak buat? Bila dia dah mati, anak tadi guna duit tadi, ambil portion sebahagiannya untuk menunaikan badal haji. Kalau dia duit tu ada tapi tak cukup, mungkin ada 1,000 ataupun ada 5,000 dalam bank, mana cukup nak pergi haji. Jadi tidak wajib haji untuk si mati, tak perlu kita tunaikan haji untuk dia. Tapi kalau nak tunaikan haji secara sukarela boleh lah, tapi sebenarnya tak ada kewajipan pun untuk si mati menunaikan haji, sebab dia tak ada duit ketika hidup, duit tak cukup. Okey, boleh apa tu? Boleh. Kalau dia mati, kita bayar ke hutang si mati, kita tunaikan haji untuk dia, sampai ke tak sampai, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sampai. Kita bersangka baiklah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, insya-Allah sampai. Sebab dia perkara ghaib, perkara yang kita tak boleh nampak depan mata. Kalau ikut mazhab memang dia kata boleh lah, boleh menunaikan haji bagi pihak si mati, boleh. Sebab haji ni syarat nak tunaikan haji, kena orang tadi mati. Kalau dia hidup dalam mazhab Syafi'i kita pun, kalau dia hidup boleh tunaikan haji juga untuk dia, dengan syarat dia memang tak boleh pergi, lumpuh ke sakit yang tak boleh pergi lah, boleh kita pergi haji untuk pihak dia walaupun dia masih hidup. Okey, dalam mazhab kita boleh. Untuk orang kafir ni, untuk orang kafir kalau dia buat baik, dia bagi dekat surau van apa?
jenazah. Kemudian dia bagi kapet kat surau, dia bagi aircon sponsor. Sebab apa dia bagi? Sebab dia wakil rakyat sini, contoh. Jadi kalau dia bagi pun kita kata pahala dekat akhirat dia tak akan dapat lah, tak akan dapat apa-apa pahala. Dia hanya dapat di kehidupan dunia. Apa yang dia dapat kehidupan dunia? Allah Ta'ala bagi dia lagi murah rezeki, Allah Ta'ala bagi dia lagi sihat, Allah Ta'ala bagi dia lagi kuat, walaupun umur 70 tahun kuat, sihat, jalan elok, jogging elok. Jadi semua Allah Ta'ala akan kumpulkan kebaikan-kebaikan dekat kehidupan dunia, semua Allah Ta'ala bagi kat kehidupan dunia. Sampai akhirat zero, tidak ada apa-apa. Okey. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.